Tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mustahil lawannya wahdaniyah, situ kan? Lama cuti ini sebulan lebih. Dan mustahil lawannya kah? Oh, atas ni. Oh, tak habis lagi nah. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala satu perbuatan atas wajah mengadakan. Sudah. Baik. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat wahdaniyah, itu sifat bersangatan esanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bersangatan esanya dia pada zatnya dan pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Nah, jadi hak telah lepasnya kita telah bahas dah apa makna bersangatan esa Allah pada zat
dan pada segala sifat-sifatnya. Hari ini sambung laginya, dia kata, dan bahawasanya, atau pada kata bahawasanya atas tu lah. Dah. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala. Tak kira lain pada Allah Ta'ala, kita ni lain daripada Allah Ta'ala. Nah, nasi ke roti ke hoya belaka lain pada Allah Ta'ala belaka tu. Nah, tidak ada lain daripada Allah Ta'ala satu perbuatan pun. Dah kena begitu. Pun menembus butir pun tu. Nah, tu supaya mengandungi makna hasar dia panggil. Dah. Kerana satu perbuatan tu dia panggil nakirah. Tu jatuh dalam orang panggil konteks kalam nafi, dia panggil. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi, fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Nah, nakirah ni apabila jatuh pada konteks cakapan berbentuk nafi. Tiada tu nafi tu, nafi. Maka memberi faedah hasar, dia panggil. Hasar ni menghabisi, mensakati itu. Jadi tiada bagi yang lainnya daripada Allah Ta'ala satu perbuatan pun. Tu kita menebuk pun seperti kan. Dah terkandung makna hasar tu. Nah, tak ada satu perbuatan pun atas wajah, makna atas jalan, mengadakan dan meniadakan. Begitu. Nah, mengadakan dan meniadakan. Apa maksud? Yakni dengan cara memberi bekah tu tak ada. Tu perbuatan selain daripada Allah Ta'ala ni atas wajah, atas jalan, ikhtiar usaha semata. Itu dah. Ingat baik tu. Jadi perbuatan yang hanya memberi bekas, memberi memberi kesan, kita kata pada pihak ada ke tiada, pada pihak manfaat ke mudarat, itu hanya perbuatan Allah semata-mata. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Bermula perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah, satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba-Nya. Gitu dah. Lepas tu pada hamba ni adakah tak ada langsung kudrat iradat hamba? Jangan kata tak ada langsung. Kalau tak ada langsung kudrat iradat hamba pada perbuatan ikhtiariyah, kalau gitu jadi jabriyah lah kita ni. Nah, jabriyah dia anggap kata bahawasanya makhluk ni seperti kapas, seperti daun yang ditiup oleh angin. Kemana angin meniup, ke sanalah dia dipupuk. Nah, tak ada kudrat iradat pada hamba ni. Jadi sebab tu terkadangnya orang yang berfahaman jabriyah ni boleh jatuh kufur apabila dia menghalalkan benda yang haram. Nah, dia nak berzina, kita kata haram ni. Haram apanya Tuhan belaka ni. Tuhan belaka yang menggerakkan saya pergi berzina ni. Saya ni tak ada ikhtiar usaha, tak ada kudrat iradat hadithah, tak ada kudrat iradat yang baharu, tak ada. Saya ni seperti daun atau kapas yang ditiup oleh angin. Nah, kalau jumpa orang lagu tu, kita pun hayung tangan dia, kita pelopau atas muka dia. Nah, dia termarah. Kalau dia marah, mana awak tapas saya? Jangan marah, kata. Bukan saya yang menggerakkan tangan ni. Nah, saya pun macam awak juga, tak ada kudrat iradat yang baru, tak ada ikhtiar usaha. Nah, lepas tu Allah yang menggerakkan tangan saya ni pelopau atas muka awak. Awak marah kat Tuhan. Nah, tu caranya nak berhujah dengan puak Jabriyah. Sebab puak ni sudah. Nah, tak pada Quran hadis, pakai kena bui dalil jarihah. Ya, dalil ni ada 3. Dalil nakli Quran sunnah, dalil akli ijma' wal qiyas,
Dan dalil jarihah apa? Nombor lalu sini ayah kecek kamu. Lepau atas muka yang marah tak jangan marah saya. Saya pun seperti awak juga, kapal yang ditiup oleh angin, tak ada ikhtiar usaha. Allah lah yang menggerak tangan saya ni lepau atas muka awak. Nak marah ke Tuhan, marah ke Allah. Sesak tak faham tu? Sesaklah. Dah. Gitu juga satu puak laginya Qadariyah dia panggil. Puak Qadariyah ni pula Allah telah jadikan pada kita qudrah wal iradatul hadithah. Nah, qudrah dan iradat yang hadisah yang baharu. Maka qudrah dan iradat kita lah yang mampu membuat perbuatan kita, memberi bekah. Apa yang kita nak pasti kita dapat buat. Tu. Hak ni pun sesak juga. Sesak juga. Nah. Tu. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi bekas dengan kuwah, kekuatan, kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia, maka fahaman tersebut sesak, jangan kita ikut. Nasi mampu memberi kenyang dengan sebab kuwah, kemampuan yang ada pada nasi itu Allah Ta'ala jadikan mampu nasi itu memberi kenyang apabila kita makan. Qadariyah tadi. Air mampu menghilangkan dahaga, mampu membersihkan pakaian kita. Kenapa? Karena Allah telah jadikan kuwah, kudrat yang hadithah yang mampu untuk memberi bekas, memberi kesan. Panadol mampu memberi sembuh, mampu memberi kesan, memberi bekas pada sembuh. Dengan sebab Allah Ta'ala jadi dah kekuatan pada Panadol tu mampu menghilangkan demam, sakit orang dan sebagainya. Itu semua tu fahaman Qadariyah. Pada kufur selisih pendapat ulama. Tapi sesat, ya sesat. Sepakat ulama kata sesat. Patut akidah ahli sunnah wal jamaah lagu mana? Pada perbuatan makhluk yang bahasa makhluk pilih, makhluk usaha, maka ada pada makhluk tu kudrat dan iradah yang baharu. Allah Ta'ala jadikan pada kita ni ada iradah yang baharu. Mana kemahuan kita nak pilih, nak pergi mana malam ni, nak pergi masjid ko, nak pergi kelak malam. Contoh dia ni. Boleh pilih tu. Puah lagi masjid kelak malam je jarang. Main kedai pun sedap juga. Kita pesyung pergi kelak malam, usaha pergi kelak malam. Nampak tak? Jadi hakikat yang menentukan pilihan kita dan yang menjadikan perbuatan kita ialah Allah. Hakikat. Kita hamba ni pilih usaha. Maka di atas usaha yang jahat dibalas dosa. Tiba-tibanya kita pilih pergi masjid. Jangan kita pergi pilih pergi masjid. Sedia kala lagi Allah Ta'ala menentukan pilihan kita hari ini ialah nak pergi masjid. Kita pun usaha nak pergi masjid, yang menjadikan perbuatan kita sampai ke masjid boleh langkah kaki bergerak siapa ni ialah Allah. Hakikatnya kita sebatas usaha. Maka sebab tu Tuhan balah pahala dosa ni bukan kerana kita buat perbuatan tu, tapi kerana kita usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, dapat pahala bagi usahaan yang baik. Wa 'alaiha maktasabat, dan dapat dosa bagi usahaan yang jahat. Kasab usaha yang baik, iktisab usaha yang jahat. Jadi kita ni sebatas usaha. Bapa tu supaya sah kita boleh nisbah atau sandarkan perbuatan tu perbuatan kita. Lagi pula dibalah pahala dan dosa. Jadi ingat, hakikat yang menjadikan, yang memberi bekah, tidak ada satu perbuatan pun selain daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala semata-mata.
Itu. Kita berhenti situ dulu. Kemudiannya di sisi orang sufi, orang tasawuf pula. Ini bukan cerita Usuluddin kan? Cerita orang sufi pula. Apabila dah dalam ilmu tauhid hurai lagu tu, pegangan akidahnya, maka pada pandangan batin mata hati orang-orang tu tasawuf, orang-orang sufi, nah, seolah-olahnya makhluk ni tak ada ikhtiar usaha. Seolah-olah. Bukan tak ada sungguh dah. Hak ni kadang-kadangnya orang kalau tak faham, orang panggil cara pandang orang tasawuf, maka dia tuduh orang tasawuf ni Jabariyah tadi. Oh, orang sufi Jabariyah. Apa? Nafi ikhtiar usaha pada makhluk. Dah. Orang tasawuf tak nafi ikhtiar usaha pada makhluk. Tapi pada pandang syuhud mata hati mereka, dah ikhtiar usaha makhluk ni dapat memberi bekah dah. Tak boleh. Sebatas sah saja nak mengisnak majak ke orang panggil perbuatan itu perbuatan kita. Hakikat yang menjadikan ialah Allah. Maka sekira-kira hakikatnya supaya tak ada. Tu. Tak ada sungguh kau? Dah. Tu nak faham molek tu. Akhir-akhir ni ramai orang duduk surai tasawuf kat sini. Kok pak tape jual pakat duduk surai. Sekejap tasawuf ni dikatakan Saufasta'iyah. Saufasta'iyah ni satu kelompok daripada fuak falsafah yang berpegang bahawasanya makhluk ni takhayul semata-mata. Khayal, bukan ada ni. Khayal. Nah, kita ni bukan ada ni. Boleh sentuh, boleh jamu, tak ada sebenarnya. Betul? Khayal lah, seperti fata morgana ada. Seperti kita duduk tempat panas kan, duduk tengok nampak macam alu-alu air. Kita pun gigi tengok ingat kau ada air. Tak ada. Tu katanya fuak Saufasta'iyah, satu mazhab daripada fuak falasifah. Kita ni supaya tu fata morgana tu bukannya ada. Tiba-tiba orang tasawufnya dia kata ke mana? Nah, orang tasawuf ni pula, oleh kerana dalam ilmu tauhid, ulama akidah syarah, wujud kita ni ada, kita ni bukan tak ada, kita ni ada. Tapi ada kita tu mungkinul wujud. Nah, terima ada, terima tak ada. Dulunya berat kot sebelah, tak ada. Sebelum Tuhan buat kita ada ni, berat kot sebelah tak ada. Nah, tiba-tiba boh ada. Ada dah kita lah ni. Ada kita ni didahului oleh tak ada. Betul tak? Sambil-sambil ada ni pula, terima nak kata tak ada. Terima. Kalau orang mari pondok hamba tu, tanya budak-budak, ustaz apa nak? Ustaz tak ada pergi kuliah. Terima nak kata tak ada. Tuhan boleh gitu kan? Tuhan boleh? Mari kita rasuah. Mana? Tuhan tak ada pergi Mekah lah ni. Tak boleh. Tuhan wajibal wujud. Kita ni mungkinun wujud. Beza ke tu ada, kita ada, Tuhan tu beza. Itu. Pas sambil-sambil ada tu terima tak ada, lagi akan pasti bersambung dengan tak ada. Orang panggil adamul lahiq, adamus sabiq, wa adamul hal, wa adamul istiqbal. Ada tapi berat kok tak ada didahului oleh tak ada sambil-sambil tu terima tak ada yang pasti bubur dengan tak ada. Kalau gitu banyak kok tak ada pada ada. Tu maka orang tasawuf kata kita ni walau ada seolah-olah supaya tak ada. Seolah-olah. Kena faham molek tu. Boleh ke orang hak jenis tak reti bahasa ni kata, tengok. Rupa-rupa orang tasawuf ni pala sipoh. Ni. Duk sekejap. Tengok. Rupa-rupa orang tasawuf ni Jabariyah. Pula dah. Dia tak faham seolah-olah. Seolah-olah ni bukan sengerti. Seolah-olah. Supaya Nabi kata tu lah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Mu ibadat pada Allah, mu jadi hamba pada Allah, ka'annaka, seolah-olahnya mu nampak Tuhan. Nampak sengerti tak? Tak, seolah-olah. Itu kan. Habis sebutin ka'annaka tu kan? Bukan annaka tarahu. Bukan anta'budallah annaka tarahu. Mu ibadat pada Allah bahawasanya mu nampak Allah. Tak gitu. Nabi kata ka'annaka, seolah-olah mu nampak Tuhan. Jadi bukan duk nampak Tuhan, nampak habis Tuhan, duk ala almari pun Tuhan, duk ala tiar pun Tuhan. Tu sesak sungguh.
Kaum wujudiyah yang mulhidah dia panggil, yang mengiktikadkan Tuhan tu menyerap hulul dalam makhluk atau ittihad, menyatu dengan makhluk. Kafir sungguh tu, kafir sungguh. Tapi kalau orang tasawuf bukan iktikad lagu tu, dah Nabi kata ka'annaka, ke seolah-olah mu nampak Tuhan. Lagu mana ka'annaka? Yakni syuhud batin hati dia, segala apa yang berlaku ni perbuatan tu Tuhan. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha fi. Tidaklah mata kepala aku lihat sesuatu melainkan hati aku nampak Tuhan. Apa? Nampak itu perbuatan Tuhan. Ha itu perbuatan jamal Tuhan, kamal Tuhan, qahar Tuhan, nah, jalal Tuhan. Ha itu. Jadi jangan gaduh kita duk tuduh. Nah, ini bahaya ni. Nah, bahaya akhir-akhir zaman ni. Pak kita pula puambonya nak cara jauh-jauh. Payah moga bagi tasawuf ni bukan jenis bagi bahas po ilmu usuluddin. Ya bagi kena gi kecak sendiri rasa. Nah, supaya Nabi kata ju'ilat qurratu aini fis salati. Dijadikan oleh Allah kepada aku ni sejuk mata hati dalam semaya. Sejuk mata hati dalam semaya. Kau ana kita? Sejuk tak kita dalam semaya? Sejuk sungguh kalau ada ekor. Nah, sejuk mata hati dalam semaya lagu mana Nabi? Tengok Qiyamul Lail Nabi, satu rakaat, satu surah Baqarah. Nah, satu rakaat pertama surah Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah, Allahu Akbar, bukan gitu. Ni. Satu surah. Rakaat kedua Ali Imran. Sampai Aisyah kata hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu. Hingga pecah bekok tapak kaki Nabi semaya malam. Tengok. Bapa tu sedak Nabi. Semaya jadi sedak. Sejuk mata hati dia. Nah, apa kita doa ke Tuhan itulah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan? Duk minta Tuhan, muwilah ke aku bini-bini aku, anak-anak aku sejuk mata hati. Ada. Mana kita tengok ke bini kita agak tenang, mari serabut kepala tengok ke bini, rasa tenang. Tengok ke anak, rasa tenang. Tidak kata mari serabut kepala tengok ke bini, kau rambut serabut. Tengok ke anak rasa nak bunuh diri tu. Tu berat tu. Nah, tu orang panggil qurratu ain. Sejuk mata hati. Pas lagu mana nak boleh sejuk mata hati supaya Nabi? Sahabat-sahabat dapat. Dapat. Nah, luka pergi fi sabilillah ni. Ngecocok, kau panoh. Lagu mana nak jahit? Allahu Akbar. Right. Boleh jahit molek-molek, boleh cabut panah molek-molek. Kita duk baca, iyo aku mari nyamuk pun berasa tak. Nyamuk mari pun berasa serabut perut dah lepuk dalam semaya. Dah kita tak serupa demo, kita tak jalan ikut jalan demo tu. Nah, tu sahabat, tabi'in lagu tu juga. Anak kena makan korima, duk tepi semaya, tak sedap. Tiada rumah utuh, tak sedap. Rumah terbakar tak sedap lagi. Sedapnya semaya. Sedap semaya lagi. Nak kata mana kita? Payahlah. Bukan bagi boleh buat dah. Kena jalan ikut cara tu. Malam yazuk, lam yadri. Siapa hak tak kecak, dia tak reti. Tu. Siapa yang tak rasa, dia tak boleh nak tahu gapo. Tu boleh duk baca cerita gitu lah. Baru baca cerita, yo kau ni. Nak aku Hasan Basri 100 rakaat sehari. Hasan Basri buka kedai rucik, customer tak ada, Allahu Akbar mai. 100 rakaat tak kurang. Nah? Tu. Ali Zainul Abidin 10,000 rakaat tak kurang. Nah, Rabi'atul Adawiyah 1,000 rakaat sehari tak kurang. Kita duk kira hak kita hak malah dah. Tak logik ni. Dok logik sungguh, moga malah. Nah? Jadi kalau benda jenis rahasia, nah? Asrar dalam agama ni dia bukan bahasa bentuk ibarah. Kalau boleh pun setakat isyarat. Nah, lepas tu dia bahasa kena tepuh sendiri, kena lalu sendiri, kena riadah sendiri, kena mujahadah sendiri. Bila dapat, kita dapat. Orang lain tak rasa supaya kita rasa. Nah, itu kan. Apa payahlah ilmu lagu ni nak terang pula kau orang. Setakat-setakat hang boleh terang setakat tu. Jadi jangan duk tuduh kata orang tasawuf ni jabriyah lah, saufasta'iyah lah. Kita tu takut tak faham. Tilik pandai puak-puak tasawuf ni kok sebelah mana ibarat dia. Jadi sebab tu
Kalau ulama mutakallimin, pasti dia akan jadi orang sufi di hujung. Seumpama kata Imam Ahmad Ad-Dadir, inna nihayatat tauhid hiya tasawwuf. Itu. Sesungguhnya penghujung ilmu tauhid itu ialah tasawuf. Ada. Tasawuf. Sebab tak lagi dah. Nah, kalau kita tengok apa huraya-huraya ulama sufi dalam bab ketuhanan, tilik pandai mereka, dalam bab ketuhanan pasti dia ambil asas tapuk orang panggil nak bina, nak ibarat isyarah mereka tu di atas tapuk ilmu akidah. Gitu dah. Jadi supaya tadi bab kewujudan, bukan orang tasawuf kata makhluk ni tak wujud. Sama dengan orang mutakallimin juga. Wujud ada dua. Wajibal wujud, mumkinul wujud. Wajibal wujud siapa? Allah tak ada dua. Selain pada Allah, semua mumkinul wujud. Nah, jadi orang tasawuf dia bina atas takdir. Dia bina atas tapuk asas dalam agama usuluddin tu. Bila dah kata makhluk ni ada, tapi ada dianya, terima ada, terima tak ada. Bahkan sebelum ada, berat aku tak ada. Pas bila ada, mari aku tak ada. Pas bila-bila ada ni pun terima nak kata tak ada. Pas sambil-sambil ada ni pun memang akan pasti berhubung dengan tak ada. Banyak tak ada pada ada weh. Kalau gitu serupa tak ada, seolah-olah tak ada. Serupa tak ada seolah-olah. Bukan tak ada sengerti. Saufasta'iyah tak ada sengerti tu makhluk ni. Tu beza kan? Beza. Nah. Tu sama tak dalam bab ni pun. Bukan makhluk ni tak ada ikhtiar usaha langsung. Adalah. Tapi dah dalam ilmu usuluddin pun sebut. Kudrat dan iradat makhluk yang hadisah ni sebatas pilih usaha. Sebatas ikhtiar dan kasab atau iktisab. Nah, sebatas pilih dan usaha. Pas apa yang menentu dan yang menjadi? Allah. Kudratullah wa iradatullah al-qadimah. Nah, kudrat dan iradat Allah yang sedia kala lah yang menentu dan menjadi. Kudrat kita yang baharu dan iradat kita yang baharu ni sebatas ikhtiar, kasab wal iktisab. Nah, jadi sekira-kira lagu tu semua tak ada, seolah-olah tak ada. Bukan tak ada sengerti. Kalau tak ada sengerti jabriyah sungguh. Itu faham molek tu. Baik. Nabi dan hanya sungguhnya. Tu tengok. Dan hanya sungguhnya. Ni orang panggil adatu hasrin wa ta'kidin dipanggil. Nak menghasar dan nak mengkuatkan, itu dia panggil. Nak mensakat dan nak mengkuatkan. Dalam kita Arab kata wa innama, itu wa itu dia. Dan hanya sungguhnya. Tu dah kata tak ada selain daripada Allah tu satu pun perbuatan atas jalan mengadakan, atas jalan memberi bekal. Patut kenapa kita ni? Kita ambil gelas, cuak minum air. Kita ambil kitab, puak-puak duk mengajar, beru-beru duk baca. Nah, demo pun duduk selo pasal telinga, hok tidur pun tidur, hok pasal telinga dengar pun dengar. Nah, nampak tidak perbuatan kita kok mana kata tak ada langsung pun selain daripada Allah, perbuatan yang memberi kesan, memberi bekal. Kalau gitu Musa kata dan hanya sungguhnya dibangsakan, dibangsa ni dinisbahkan atau disandar. Nah, diisnad majazkan, disandar secara pinjam saja. Itu. Dibangsakan, disandarkan kepadanya, kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu atas wajah, atas jalan kasbin usaha dan ikhtiarin pilih. Sandar ya, basa ya. Mari makan nasi mak. Kenyang dah 2 pinggir. Kita sandar ke kenyang tu dimakan nasi 2 pinggir. Sandar tu. Ingat baik tu. Bukan doa ikut nasi yang memberi kenyang 2 pinggir tak adilah hok memberi kenyang dah. Mari mak makan nasi. Kawan kenyang dah 2 pinggir nasi. Nambah hak dia. Kawan kenyang dah. Nah, makan nasi 2 pinggir dah tadi. Kalau orang kafir kecek lagu tu, memang dia ikut nasi sungguh memberi kenyang.
Tapi kalau kita orang mukmin kecek lagu tu, kita ni ada akidah pegang ni. Walaupun kita kata, kenyang dah awal makan nasi 2 pinggir, 6 buah ni. Maka kita ni syirik awak ni. Apa kata makan nasi kenyang 2 pinggir? Nasi kau beri kenyang. Tak usah lalu warung kita mau lalu. Dah hok kecek dengan kita tu Muhammad, Zaid, Khalid, Abdullah, Somad. Orang Islam kan? Maka husnuzan tu hak aula. Ada juga kadang-kadang orang terlapar warung. Terlapar warung sangat. Toleh dia. Kecek lagu tu punya kata syirik dah. Dah. Orang mukmin ni dia ada qarinah. Apa qarinah yang tidak boleh kita menghukumkan dia tu syirik, musyrik, iaitu iman. Iman tauhid ni. Iman tauhid ni lah orang panggil qarinah yang kita tak boleh menghukumkan dia tu cakapan dia tu atas jalan hakikat. Tak boleh. Cakapan dia tu atas jalan majaz. Penjamin. Tu penjamin. Bukan orang panggil atas jalan hakikat senoti. Tadi nampak demam, nampak orang segar dah ni. Oh, dia kata telai panado 2 butir cabut coh penyakit. Dia cakap lagu tu. Telai panado 2 butir cabut coh penyakit. Siapa hak kecek ni? Zaid, Khalid, Mamat, Pok Doloh. Kita faham tu. Dia kecek tu atas jalan isnad majaz. Sandarkan cabut nyakit tu kepada 2 butir penadu. Sandar aja, basuh aja. Bukan hakikat sengaja tidak. Hak mencabut penyakit. Hak mencabut sengaja penyakit demam, cabut coh siapa penyakit tu siapa? Allah. Sebab tu dolar somak tadi kalau telai penadu bukan 2 butir. 2 trailer. 2 trailer telai penadu. Tak cabut coh penyakit dia ni. Adakah dia pergi bakar kilang penada? Tak. Sebab apa? Sebab dia faham, dia i'tiqad bahawasanya yang menghilangkan penyakit mudarat dan sebagainya, memberi manfaat, hanya satu perbuatan Allah saja. Itu dah. Itu. Jadi kadang-kadang tu ada juga orang yang berasa lebih tauhid dia pada orang lain, ya. Tak boleh langsung kecek dengan bahasa. Boleh ni. Dibangsakan kepada yang lainnya lain daripada Allah Taala itu atas wajah, atas jalan kasbin dan ikhtiarin. Itu kan? Sebab tu kita sakit ke apa, kita berubat. Ikhtiar. Usaha, ikhtiar usaha saja. Mana nak lama dah awak duduk sakit lagi ni, tak pergi berubat ke? Allah dia kata, habis ikhtiar. Habis usaha dah, habis ikhtiar. Ikhtiar je. Bukan dengan sebab berubat itulah orang panggil ubat atau doktor atau bomo tadi tu yang mampu menghilangkan penyakit. Perbuatan obat, perbuatan japi, perbuatan baca ayat tu ruqyah kau gapo yang mampu mencabut coh penyakit. Enggak. Sebatas ikhtiar usaha. Kalau izin Tuhan nak cabut ke? Tengok. Tu. Baik, habis. Dan ada perbuatan bagi yang lain, yakni yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan habis itu dah. Tapi ada angka 1 luar tu. Ada angka 1 luar tu dia tulis qauluhu qaulul musannifi. Bermula perkataannya perkataan bagi musannif, dibangsakan kepadanya kepada makhluk itu atas wajah kasbin dan ikhtiari. Apa artinya? Artinya dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu atas jalan usaha dan pilih. Ini nak hurai sikit. Kita baca sikit lah. Ada tak? Lagi tak ada? Tak ada deh. Angka 1 luar ke kitab Rumi ke kitab Jawi tu? Rumi, cuba tengok. Cuba akak tengok. Bawah. Bawah. Mesti ada tu. Sebab kalau Nurin Abu tu dia salin sebijinya. Cuma dia alih bahasa, dia alih tulisan, bukan alih bahasa dah. Ada tak? Bawah. Qauluhu dibangsakan kepadanya itu atas wajah kata. Ada deh. Itu aja sikit.
Apa maknanya? Artinya dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Dinisbahkan, dibasakan. Nah, kenyang, basa ke dua pinggir nasi tadi. Cabut coh nyakit, basa kepada penado tadi. Nah, gapo lagi kita duk basa? Ikutlah. Duk basa. Mari yang gapo? Mari yang kheto. Mari yang kheto. Basa kau tu. Padahal siapa hakikatnya yang menyampaikan kita ke tempat kita nak pergi? Allah. Nah, naik jet roket peribadi sekali pun kalau Tuhan tak izin, tak siapa yang nak duduk atas udara kau berapa wala iyadzubillah min zalik dah. Itu tengok. Tu. Dibangsakan kepada perbuatan, dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Taala itu atas jalan usaha dan pilih. Ya terjemah Melayu. Kasbin dan ikhtiari itu bahasa Arab. Jadi nak terjemah Melayu ke apa kasbin? Usaha. Nah, ikhtiari mana pilih. Waktu kita hamba ni pilih. Nak makan roti canai ke, nak makan nasi goreng pilih. Pak, kita pun pilih nasi goreng. Hakikatnya sedia kala lagi pilihan kita tu adalah ketentuan Allah. Nah. Itu lagu tu dah. Yakni dengan iktibar usahanya usaha hamba yang iaitulah usaha hamba tu bergantung kudratnya kudrat hamba yang baharu itu dengan barang yang diperbuatkan itu. Itu kan? Itu maknanya usaha-usaha tu ialah berhubung kait dengan kedengak Allah Ta'ala buat pada kita. Nah, gitu maksud. Dan iktibar memilihnya pada zahir akan mengerjakan dia barang tadi itu. Dan dengan iktibarnya atau pada kata dengan barang atau situ. Maknanya gini pasal sepepak baru. Yakni dengan iktibar usahanya yang bermula usaha tu iaitulah bergantung kudratnya hamba yang baharu itu dengan barang yang diperbuatkannya itu. Satu. Kemudian tu. Dan dengan iktibar memilihnya, ni atah berkata dengan iktibar usaha. Atau situ silap tadi. Atah berkata dengan iktibar usaha. Jadi basa kepada hamba tu dengan sebab apa? Dengan sebab usaha tu zahir di tubuh hamba dan usaha tu hasil daripada pilihan hamba pada zahir akan mengerjakan dia barang yang tersebut tadi tu. Gitu dah. Tu. Jadi sekira-kira hakikatnya sebenarnya kita juga adalah dipaksai. Sebab itulah dalam kitab Tauhid Kharidatul Bahiyah karangan Imam Ahmad Ad-Dardiri, dia sebut perkataan orang tasawuf. Dia kata kita hamba ni ialah mukhtaron zahiran majburan batinan. Itu kita ahli sunnah wal jamaah tu begitu sebenarnya. Orang sufi pun gitu juga. Kalau Qadariyah i'tikad dia mukhtaran zahiran wa batinan. Hamba tu secara zahirnya memilih dan secara batin pun memang hamba lah yang menjadikan. Itu. Kalau Jabariyah pula, Jabariyah majburan zahiran wa batinan. Hamba tu dipaksa secara zahir dan secara batin. Kalau ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Tadi mukhtaran zahiran, secara zahirnya kita ni seperti diberi pilih dengan sebebas-bebasnya. Bebas. Betul tak? Orang nak pergi disko, kau nak pergi masjid. Kalau dia pilih nak pergi disko, adakah pecah geruk selalu dia? Terbakar ke kereta dia? Tak, siapa situ ke? Betul tak? Tu tengok. Jadi bebas tak zahir? Zahir seolah-olah bebas. Nah, bukan kata nak pilih nak pergi disko, tak pecah selalu perut dia. Kereta pun nak terbakar. Lama dah tutup disko ni. Nah, lama tutup dah. Kau orang takut belaka nak pergi. Nah, dah. Secara zahirnya seperti bebas kita.
Tapi secara batin sebenarnya kita juga digagahi. Sebab apa? Pilihan kita tu adalah ketentuan Allah. Dah. Ingat baik tu. Tu. Pilihan kita tu adalah ketentuan Allah. Sedia kala lagi. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala bebas. Ada kan? Dia kata, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa hak kehendak berimeh. Siapa nak kupur pergi. Jadi seolah-olah zahirnya kita boleh pilih nak Islam ke nak kupur. Nah, adakah bila orang tu jadi kafir, jadi terbakar selalu dia, masuk neraka selalu, teka tu. Tak ada lah agama kafir kalau gitu. Dah bebas. Tapi sebenar hakikatnya pilihan dia tu ialah ketentuan Allah sedia kala lagi. Ingat baik. Jadi sebab itulah ketentuan Allah tidak sama dengan suruhan dan larangan Allah. Tak semestinya apa yang Allah Ta'ala suruh dan larang itu yang dia tentu, yang dia kehendak. Tak semesti gitu. Ingat baik dah. Sebab tu di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah, kufur di Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Qarun, Namrud tu, adakah Allah Ta'ala suruh? Tidak. Allah Ta'ala larang. Tetapi kufur di Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Fir'aun, Qarun, Namrud, apa semua sekali tu, adakah Allah Ta'ala tentu? Allah Ta'ala kehendak? Ya, sedia kala lagi Allah Ta'ala kehendak. Maka sebab tu kupur pok dia. Siapa mati ke diri tak berimeh dia sini. Gitu. Sedia kala lagi. Jadi Tuhan tu tahu Fir'aun tu kafir bila, sedia kala lagi. Benda hak dia tentu sedia kala lagi, dia tahu sedia kala lagi. Itu ni. Bukan hati Fir'aun mati baru Tuhan kata, kafir lah Fir'aun kata ni. Tak ada arah lah. Ingat masuk juga Islamnya dengan Musa lagi, Harun lagi aku atas. Kafir juga tak ada arah lah. Kita usaha dah. Hei, bukan Tuhan lagu tu. Hak tu hamba boleh cakap lagu tu. Tuhan dah. Tuhan menentu sedia kala lagi Fir'aun tu kafir. Dia Tuhan tahu sedia kala lagi Fir'aun tu kafir. Tapi Tuhan larang Fir'aun tu kafir dan Tuhan suruh Fir'aun tu mukmin, beriman. Beza tak? Beza. Maka sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Walau syaa rabbuka, kalau menghendaki oleh Tuhan kamu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, senang bagi Allah untuk buat semua manusia ni beriman belaka. Tak kena mu pergi dakwah. Tak perlu mu pergi pah ke taih, kena lepang batu siapa bertakut darah dalam kasut. Yang maki ke demo, yang caci ke demo, yang buat khianat ke demo. Tak perlu. Kalau aku nak semua orang jadi Islam dengan mudah gitu kan. Tak ada kena mu pergi berdakwah Nabi Muhammad. Maka secara realiti kita lihat tidak semua orang mukmin muslim. Berarti fahamlah kita, Allah tidak menghendaki semua manusia ni jadi Islam belaka, jadi mukmin belaka. Walaupun Allah Ta'ala suruh semua masuk Islam, tapi Allah tidak menghendaki semua masuk Islam. Bila Tuhan sendiri tak kehendak, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Patutkah engkau hai Nabi Muhammad nak mengerasi, nak menyakiti manusia sehingga mereka semua tu dipaksa masuk Islam mukmin belaka? Istifham bimakna ingkar. Maka tidak patut. Itu niat baik. Jadi tu fahaman kita orang ahli sunnah wal jamaah. Habis. Dan pada menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala itu ialah menolakkan perkataan Mu'tazilah. Jadi dalam i'tikad kita kata perbuatan ni tidak ada satu pun selain daripada Allah yang mampu memberi bekas, yang mampu memberi kesan, yang betul-betul di atas jalan menciptakan, mengadakan dan meniadakan.
perkataan ulama kita kata lagu tu ialah nak menolak perkataan yang ini pendapat Mu'tazilah. Lagu mana pendapat Mu'tazilah? Bahawa hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya, diri hamba yang ikhtiyari. Jadi di sisi Mu'tazilah, af'alul ibad ikhtiyariyah, perbuatan hamba, perbuatan kita, hak kita nak, kita pilih. Hak tu kata Mu'tazilah, kita lah yang menciptakan perbuatan tersebut. Kita lah yang menjadikan perbuatan tersebut, bukan Allah. Nah, adapun af'alul ibad ittirariyah, perbuatan hamba yang bangsa digagahi, dipaksai. Bukan kita nak, bukan kita sengeling, bukan kita sengaja, bukan kita pilih. Maka hak tu sepakat semua firaq, sepakat semua firqah, termasuk Mu'tazilah, Qadariyah ni dan Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri, itu ialah semata-mata perbuatan Allah. Hak bukan kita nak. Macam kita bawa kereta degum accident, kita nak tak? Tak sih. Mana ada niat orang tu turun kereta, turun rumah tu, naik kereta, nak wai tu aku nak accident biar selok dulu. Tak ada lagu tu. Nah, semua orang nak selamat sampai destinasi, bawa kereta pun jauh, patuh undang-undang jalan raya. Tapi kapan-kapan accident juga. Ha itu kan. Tu gitu. Supaya kita nak tukar paku Nah, tak ada orang niat selalu dah. Aku memang nak tukar jari aku biar berdarah pecah. Ada gitu? Ada. Niatnya nak tukar paku. Lepuk kena atas jari. Aduh, dah ni. Itu dia panggil perbuatan kita hak tergagah. Hak tu sepakat. Mu'tazilah pun kata hak tu perbuatan Allah. Hak jadi khilaf kita dengan Qadariyah ni ialah, Mu'tazilah ni Qadariyah ni, ialah perbuatan hamba yang bahasa hamba pilih, hamba nak. Maka kata Mu'tazilah, hambalah yang menjadikan segala perbuatan dirinya, diri hamba yang ikhtiari, yang bangsa hamba nak, hamba pilih. Mana misal? Seperti makan. Kita nak makan, kita lah yang buat perbuatan makan tu. Dan berjalan, kita nak berjalan, maka kita lah yang memperbuat perbuatan berjalan tu. Adapun ahli sunnah, dak, kita mengusaha saja. Adapun yang menjadi perbuatan makan tu Allah. Kita usaha saja nak berjalan. Yang menjadi perbuatan berjalan tadi tu Allah. Dalilnya mana? Allah Ta'ala firman dalam Quran, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Itu. Wa ma ramaita, tidaklah melontar engkau hai Nabi Muhammad. Idh ramaita, ketika mana engkau melontar. Tengok. Tuhan pun menyandarkan perbuatan melontar tu kepada Nabi Muhammad. Bermakna sah juga kita sandarkan perbuatan makan tu untuk kita. Kita berjalan, kita kata kita berjalan. Kita melontar, kita kata kita yang melontar, sah. Kerana Tuhan pun sandar. Tapi sekira-kira hakikat Tuhan kata, idh ramaita walakinallaha rama. Akan tetapi hakikat yang menjadikan perbuatan kamu melontar tu Nabi Muhammad ialah Allah. Itu. Jadi kita nak makan, kita pilih. Lalu kita pun usaha, usaha perbuatan makan tadi yang menjadikan perbuatan kita dan yang menentukan pilihan kita hakikatnya ialah Allah. Jadi kalau kita pilih Tuhan tak tentu, kita usaha tapi Tuhan tidak menjadi, maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Itu. Tidak baik. Selalu hamba buat contohnya supaya orang sakit di hospital. Sakit di hospital, mata pejam, tak boleh nak buka. Tiba-tibanya mari saing-saing lama-lama mari ziarah. Mari ziarah dia sakit. Bini dia pun kata, "Abang buka mata tengok siapa mari ni." Member-member saing-saing kancing ambil hok masa zaman muda-muda mula mari belaka daerah ni.
Suami dia berkata, Allah, dia kata, nak buka mata tapi tak boleh. Tengok. Nak, mana pilih tak? Pilih. Dia pilih. Dia ada ikhtiar. Pilih nak buka kelopak mata. Dan dia usaha tak nak akak kelopak mata tu? Usaha nak akak kelopak mata. Tapi kalau tidak disertakan dengan kudratullah wa iradatullah al-qadimah, maka tak terakak kelopak mata yang paling ringis sekali yang ada pada tubuh badan kita. Itu. Mana tak akan terjadi perbuatan tersebut. Tak boleh nak akak. Duk main tak tak boleh nak akak tak nak akak dah ni. Tak apa dah, tak suruh buka lah. Ni ambo nama mama, ni dolah. Dolah mari kau weh. Allah rindu nak tengok muka. Tak boleh. Mata tak boleh nak buka. Nak tapi tak terbuka kelopak mata. Usaha tapi tak terbuka kelopak mata. Bapa? Sebab yang menjadikan perbuatan terangkat kelopak mata tu ialah perbuatan Allah semata-mata. Jadi kudrat iradat kita yang baharu al-hadisah ni hanya sebatas pilih usaha. Bapa hikmahnya Tuhan buat lagu tu supaya sah dibalas pahala dengan dosa, dan supaya boleh kita bangsakan, kita sandarkan perbuatan tu perbuatan kita tu hikmah dia. Ingat baik. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba tu pula. Tu. Menafikan perbuatan selain daripada Allah tu nak tolak Mu'tazilah Qadariyah. Dan pada ni atah pada kata dan pada oleh atas hari. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba tu pula. Tadi mula-mulanya dia nafi ke selain daripada Allah tu perbuatan di atas jalan menjadi. Hak tu nak lawan, nak i'tiraf, nak tolak fuq Mu'tazilah Qadariyah. Lepas tu mari pula dan hanya sungguhnya dibangsakan kepada selain daripada Allah Taala itu atas wajah kasbin dan ikhtiari ni. Perkataan ini pada menyabitkan usaha dia panggil. Bapa tu nak menolak perkataan atau pendapat Jabariyah atau Jabariyah. Kita dah sebut Jabariyah sama. Ada kita Arab dia kata bisukunil ba. Baca dengan bisukunil ba makna Jabariyah. Itu dah. Lagu mana pendapat Jabariyah? Pendapat Jabariyah dia kata bahawa tiada langsung bagi hamba itu usaha sekali-kali, tak ada langsung. Hamba tu tak ada kudrat iradat sekali-kali, tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tak ada kudrat iradat hadisah tu pada zahir dan pada batin. Sebab tu kita kata tadi Jabariyah hamba ni majburan zahiran wa batinan. Qadariyah Mu'tazilah hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Ahlus sunnah wal jamaah hamba ni mukhtaran zahiran majburan batinan. Ya baik. Kemudian dia kata dan i'tiqad yang sebenar itu ialah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Kita berhenti situ dulu lah. Tanda molek. I'tiqad hak sebenar, i'tiqad al-haq satu saja dah. Mana persatuan pertubuhan ahli sunnah wal jamaah? Mampu itu. Kena pergi daftar masuk pertubuhan ahli sunnah wal jamaah kan? Automatik jadi ahli sunnah wal jamaah Abahmu. Ya ahli sunnah wal jamaah ni bukan pertubuhan lah. Kamu dah ingat lama-lama tu. Ahli sunnah wal jamaah ni ialah nama bagi satu fuq yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, firqatun najiyah. Satu fuq yang berjaya. Namanya tak ada penting mana. Hanya nama tu nak alamat je. Ismun simatun ay alamatun. Tanda ya. Hakikat hak pentingnya ialah musamma. Kalau kita mengaku kita ahlus sunnah wal jamaah, aswaja. Tapi kalau kita tak reti i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita bukan orang ahli sunnah wal jamaah.
Kita sambung semula pula insya-Allah. Berhenti situ dulu. Tanda molek tu Ustaz Rahman, sebab kitab saya ni nampak je macam saya tanda, kadang-kadang pening habis. Tanda molek. Kita berhenti situ dulu insya-Allah. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.